Anda sedang mencari kerja, anda ingin membina kerjaya. Tapi, dengan keadaan sekarang ni, ada ke peluang kerjaya? Saya nak kongsikan kepada anda kerjaya kalis COVID-19. Tahukah anda, industri pewarisan harta adalah satu industri yang sangat luas dan hampir 80% masyarakat umat Islam tidak tahu berkenaan dengan hal ini. Jadi, inilah peluang anda untuk menjana pendapatan kerana industri ini mempunyai permintaan yang sangat tinggi. Ambil kesempatan ini untuk menjadi dai yang terawal di dalam industri pewarisan harta. Saya tahu anda mungkin sibuk atau tak ada masa nak datang kelas. Sekarang, tak perlu risau lagi. Di sini, anda boleh belajar pada bila-bila masa di mana saja anda berada. 24 jam sehari secara online. Mudah kan? Jadi, tunggu apa lagi? Rancang harta dan urus pusaka kini tepat dan mudah di Wasiat Syok Berhad. Jom, jadi dai pewarisan. Belajar online je. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa man walah wa ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Apa khabar tuan-tuan dan puan-puan? Selamat datang ke FB Live Membina Empayar Pewarisan bersama dengan FB Live Wasiat Syok Berhad. InsyaAllah pada malam ini kita bersiaran secara langsung untuk kita bersama-sama berkongsi kepada anda tentang kerjaya sebagai dai pewarisan ataupun sebagai perunding pewarisan, dan juga kita akan menjelaskan kepada anda tentang peluang yang ada di dalam industri pewarisan ini, ya. Dan insyaAllah pada malam ini bersama-sama dengan kita antaranya beberapa panel yang hebat tuan-tuan dan puan-puan, yang sangat baik, yang sangat penting, yang sangat-sangat kita rasakan teruja untuk kita kongsi dan dengarkan pendapat mereka bersama tentang kerjaya ini. Dan insyaAllah saya juga ditemani oleh Encik Razif daripada Jabatan Pembangunan Dai Wasiat Syok Berhad, dan kita mengucapkan selamat datang kepada panel-panel kita pada malam ini. Yang pertamanya kepada Datin Sri Nik Siti Aisyah daripada Khalifah Group. Apa khabar Datin? Alhamdulillah. Alhamdulillah, harap sihat. Rafiq, Aziz. Alhamdulillah. Dan juga kita mengucapkan selamat datang juga kepada Tuan Herman kita daripada Mahmudah. Apa khabar Tuan Herman? Baik, sihat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Boleh suara saya jelas Boleh, jelas Tuan. Alhamdulillah. Jadi kita mengucapkan syukur dan kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kita pada Allah Subhanahu Wa Taala di atas ruang dan peluang yang dapat sama kita kongsikan pada malam ini tuan-tuan dan puan-puan. Jadi perkara biasa sebelum kita ingin terus kepada program kita pada malam ini, jangan lupa untuk klik butang share dan juga kongsikan FB Live kita pada malam ini di FB anda dan juga grup-grup kenalan-kenalan anda. Sebarkan kepada rakan-rakan anda untuk kita bersama-sama mendedahkan dan juga kita berkongsi ataupun kita nak buka rahsia berkenaan dengan industri pewarisan pada malam ini. Baik. InsyaAllah tuan-tuan dan puan-puan, di depan saya kita ada baru saja 28 view. Jadi insyaAllah tuan-tuan dan puan-puan, kita imarahkan lagi, kita ramaikan lagi kenalan-kenalan kita yang mungkin ingin tahu berkenaan dengan kerjaya ataupun industri pewarisan ini. Jadi saya hampir terlupa untuk bertanyakan khabar saudara Razif kita. Encik Razif, apa khabar? Baik, sihat Alhamdulillah. Tuan Rafiq, apa khabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah, sihat.
Ya, mula-mula tadi petang macam nak demam tapi alhamdulillah dah okey sikit dah. Okey, baik tuan-tuan dan puan-puan, kita juga buka ruang kepada anda yang mungkin ingin yang apa orang kata mungkin baru pertama kali menyertai FB Live membina empire pewarisan kita pada malam ini. Kita amat-amat mengalu-alukan kedatangan anda dan jangan malu, jangan segan sekiranya ada persoalan berkenaan dengan industri ini, mungkin nak bertanyakan kepada panel kita, terutamanya kepada ketua dan eksekutif kita yang berpengalaman, tuan-tuan yang ada dekat bawah saya ni, ya, dekat bawah skrin ni lah, ya. Ingin bertanyakan apa saja berkenaan dengan industri ini, jangan malu, jangan segan, boleh tanyakan di ruangan komen dan insya-Allah kita akan kongsikan kepada anda. Baik. Jadi untuk sesi yang pertama, sebentar lagi kita akan dengarkan penjelasan daripada saudara Razif Roslan daripada Jabatan Pembangunan Na'i Wasiat Syok Berhad untuk berkongsi kepada anda berkenaan dengan industri ini sebenarnya, industri pewarisan. Ya, mungkin ramai di kalangan kita baru saja orang kata mendengar tentang pewarisan ini. Jadi mungkin ada yang pernah dengar, faham tapi mungkin salah faham maksudnya. Ya, mungkin mereka hari ini Datin dan juga Encik Herman, ya, bila sebut pewarisan dia macam ombak. Ya, dia nak kena ada berlaku sesuatu perkara, mungkin satu kematian yang besar mungkin yang menjadi viral satu Malaysia, barulah orang nak tahu tentang pewarisan ni, kan. Jadi itulah realitinya pada hari ini dan alhamdulillah, untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, Wasiat Syok Berhad kita mengekalkan inisiatif ini. Bukan saja kita menyampaikan pendedahan dan memberi kefahaman ilmu pewarisan kepada umat Islam, malah kita menyeru, kita mengajak anda semua di luar sana yang ada satu semangat ingin membantu lebih ramai lagi umat Islam dalam pewarisan. Jadi bersama-sama dengan Wasiat Syok Berhad, insya-Allah ada beberapa pengumuman dan berita baik akan kita kongsikan kepada anda sebentar di hujung siaran, tapi insya-Allah kita fokus kepada pengisian kita pada malam ini. Baik, insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan, kita boleh sharekan lagi, ya, kalau boleh kita nak viralkan FB Live kita ni, yang kita juga bersiaran di YouTube, YouTube TV Wasiah kita. Jangan lupa subscribe, ya tuan-tuan dan puan-puan, insya-Allah. Dan saya mengambil kesempatan ini juga kepada tuan-tuan dan puan-puan yang ada lagi kenalan yang rasanya sesuai untuk menyertai FB Live kita pada malam ini, jangan lupa share. Okey? Baik. Dan insya-Allah saya akan mulakan untuk sesi yang pertama. Kita akan mendengar penerangan daripada saudara Razif berkenaan dengan industri pewarisan secara umum, dan kita juga nak mendengar penjelasan daripada saudara Razif juga tentang industri ini, dan juga kita nak tahu tentang situasi dan realiti pada hari inilah, dan mengapa, mungkin sedikit pengenalan kepada tuan-tuan dan puan-puan tentang siapakah entiti Wasiat Syok Berhad ni, siapakah dia dan mengapa anda semua perlu bersama-sama menyertai sebahagian daripada keluarga Wasiat Syok Berhad. Dan insya-Allah kita akan memperdengarkan penjelasan itu bersama dengan saudara Razif Roslan. Baik, insya-Allah, jadi saya akan serahkan kepada Encik Razif kita untuk sesi pengenalan dan penerangan yang pertama. Jadi insya-Allah silakan Encik Razif. Baik, auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan kepada tuan-tuan dan puan-puan, hadirin hadirat yang saya hormati dan saya kasihi sekalian. Apa khabar semua? Saya doakan tuan-tuan dan puan-puan sentiasa berada dalam lindungan Allah SWT dan dijauhi daripada segala wabak penyakit, terutama COVID-19 yang sedang melanda kita pada hari ini, insya-Allah. Pertama sekali, terima kasih saya ucapkan kepada Tuan Moderator, Saudara Rafiq, kerana menjemput dan memberi ruang kepada saya untuk berkongsi sedikit mungkin ilmu, pengalaman ataupun peluang yang ada sebagai da'i pewarisan di Wasiat Syok Berhad, insya-Allah. Sebelum tu, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama diberi Muhammad Razif bin Roslan. Saya merupakan penolong pengurus bagi Jabatan Pembangunan Da'i di Wasiat Syok Berhad. So di mana pengkhususan kami di Wasiat Syok Berhad adalah
bagi membantu tuan-tuan dan puan sebagai dai pewarisan, dai fit mawarif di Wasa Syok Berhad berjaya. Okey. Dan kami dari pihak Wasa Syok Berhad pastinya ingin membantu melahirkan lebih ramai usahawan berjaya dan juga jutawan dalam industri pewarisan khusus dalam bidang perancangan harta dan pengurusan pusaka. InsyaAllah itu yang utama. Okey, so seperti tadi yang Tuan Moderator sebut, mungkin saya suka bermula dengan statistik. Kalau kita tengok mungkin dari segi statistik, dianggarkan di Malaysia, dianggarkan tuntutan kes pusaka, harta pusaka di Malaysia telah mencecah lebih 70 bilion. Okey, dan kebanyakan kes tersebut iaitu hampir 90% daripadanya melibatkan harta milik orang Islam. Itu satu statistik yang membimbangkan kita lah sebagai umat Islam di Malaysia. So, suka juga saya kongsi di sini, statistik juga menunjukkan hanya 0.2% saja daripada 15 juta penduduk di negara kita yang membuat penyediaan dokumen perancangan harta melalui hibah. Sekaligus kita boleh tengok kat sini menunjukkan tahap kesedaran mengenai pembahagian dan perancangan harta tu memang masih di takuk yang sangat rendah lah. Okey, hanya lebih kurang 2 daripada 1,000 saja rakyat Malaysia yang membuat dokumen perancangan harta di negara kita lah. So apa impaknya? Kalau tengok impak pada negara kita dari segi ekonomi dan sebagainya, suka saya kongsikan kalau kita lihat di sini pengurusan orang kata apa harta secara sistematik dan teratur ni sangat penting bagi untuk kita mengelakkan berlakunya kesukaran, mungkin boleh melemahkan kegiatan ekonomi masyarakat dalam negara kita. Okay. So di sinilah sebenarnya Wasa Syok kita mainkan peranan melalui dai-dai kita yang bertauliah supaya lebih ramai sebenarnya masyarakat di luar sana cakna akan kepentingan perancangan harta semasa hidup. Okay. So sebenarnya suka saya kongsikan juga gelaran dai yang diberikan adalah lebih kepada simbolik sebagai landasan kita bagi kita punya perunding-perunding untuk menyampaikan dakwah dan juga ilmu penting berkaitan apa itu instrumen-instrumen yang penting dalam Islam seperti yang kita tahu faraid, kita ada wasiat, kita ada hibah, amanah, harta sepencarian, wakaf dan sebagainya lah. So kita sangat galakkan lebih ramai sebenarnya di luar sana, masyarakat di luar sana untuk terlibat dengan keluarga besar Wasa Syok sebagai dai fit mawarif di Wasa Syok. So mungkin sebersikit saya boleh memperkenalkan apa tu sebenarnya Wasa Syok. Mungkin ada bertanya, Wasa Syok, Shopee ni apa? Jual barang ke apa kan? Mungkin saya boleh berkongsi sedikit latar belakang Wasa Syok Berhad. Di mana Wasa Syok Berhad kita ditubuhkan pada 20 Mei 2004. So ini dah masuk ke tahun ke-16 kita di pasaran di industri pewarisan harta. Dan juga orang kata apa kita dengan modal berbayar 1.7 juta dan kita berdaftar di bawah Akta Pemegang Amanah 1949. So kepakaran Wasa Syok adalah kita penyediaan dan juga pelaksanaan dokumen wasiat, hibah, harta sepencarian, amanah dan juga pengurusan pusaka. Okey, dan setakat hari ni dah 16 tahun di pasaran, kita dah memberi manfaat lebih kepada 80,000 umat Islam di luar sana bagi merancang harta untuk memudahkan waris-waris mereka di akan datang lah. Okey, mungkin boleh juga saya kongsikan di kesempatan ini, kalau diberi ruang juga saya kongsikan juga kelebihan dan juga mungkin kekuatan Wasa Syok. Beberapa kekuatan yang mungkin saya boleh kongsikan supaya mungkin tuan-tuan dan puan yang pertama kali pada malam ni boleh kenal mungkin apa kekuatan yang ada ataupun kelebihan Wasa Syok. Okey, yang pertama suka saya tekankan adalah berkaitan produk. So produk Wasa Syok yang komprehensif di mana pengalaman 16 tahun dalam industri perancangan harta dan pengurusan pusaka. Di Wasa Syok kita ada lebih kurang 35 produk. Okey, di mana kesemua produk kita orang kata apa dia dibangunkan atau kita berasaskan penyelidikan ilmiah di mana kita berikan geran kepada organisasi terpelajar contoh seperti di UKM, profesor, doktor dan sebagainya untuk membuat kajian menyeluruh. Okay, di mana Wasa Syok kita merupakan organisasi pertama di Malaysia yang memperkenalkan hibah harta bercagar di Malaysia. So saya difahamkan kebanyakan kita di Malaysia mempunyai hartanah, kita tak beli cash
kebanyakan memang kita beli secara pinjaman. So sebenarnya harta yang masih dalam pinjaman pun kita boleh buat hibah dan sebagainya lah. So WhatsApp Shop merupakan organisasi pertama yang melancarkan hibah harta bercagar di Malaysia. Okey. Dan juga suka saya kongsikan kekuatan yang utama di WhatsApp Shop. Sebenarnya kita ada kes yang terbukti di mahkamah dengan lebih daripada 400 perintah pengesahan hibah yang telah kita perolehi dari Mahkamah Syariah seluruh Malaysia, dan juga lebih 500 kes pusaka yang telah berjaya diselesaikan. Tak silap saya dalam tempoh yang singkat, purata lebih kurang 3 hingga 8 bulan saja. So itu membuktikan sebenarnya perkhidmatan WhatsApp Shop terbukti keberkesanannya. Okey. Dan juga seperti yang saya sebut tadi, yang ketiga, produk kita memang 100% patuh syariah. Sebab segala operasi dan juga pembangunan perkhidmatan WhatsApp Shop memang kita melalui proses saringan yang sangat-sangat ketat dan hanya diperkenalkan kepada masyarakat selepas diluluskan oleh kita punya panel syariah WhatsApp Shop. Mungkin saya boleh perkenalkan sedikit latar belakang panel syariah kita yang diketuai oleh Datuk Yusof Cheteh yang merupakan bekas ketua hakim bekas ketua hakim Mahkamah Rayuan Syariah Putrajaya. Dan kita ada juga Dr. Ustazah Dr. Nurliza dan juga Dr. Zamro yang merupakan 2 orang pakar yang saya difahamkan. Contoh macam Ustazah Dr. Liza sendiri, dia ada pengkhususan PhD dalam undang-undang wasiat hibah di negara-negara Islam. So menunjukkan kajian beliau sangat terperinci berkaitan perancangan harta. Dan kita ada juga kita punya ahli panel syariah, kita ada Profesor Dr. Muhammad Nasrul Hisham dan juga Dr. Nick yang merupakan pakar memalat. Dan kita ada juga Haji Sulaiman Kadimi dan juga Tuan Syekh Nilamuddin yang merupakan bekas ketua pengarah JKPTG Putrajaya di bahagian pusaka. Okey, itu yang membuktikan menunjukkan kita punya produk dan perkhidmatan memang kita 100% operasinya adalah melalui kita punya panel, bukan kita punya pihak pengurusan Sukati mengeluarkan produk dan sebagainya lah. Okey, so yang keempat, kita mempunyai pengurusan harta pusaka yang percuma kepada waris-waris. Saya difahamkan hanya di WhatsApp Shop sebenarnya tuan-tuan puan boleh merancang semasa hidup supaya akan datang, anything happen, akan datang waris-waris boleh menerima harta pusaka secara percuma sahaja. Itu kita ada perkhidmatan yang utama kita di WhatsApp Shop. Mungkin yang pertama kali tu boleh jumpa ataupun boleh bertanya kepada kita punya da'i-da'i macam mana nak mendaftar dengan kita punya main product yang kita panggil Al-Wasitah. Okey, dan juga di WhatsApp Shop, kelebihan lain yang saya boleh kongsikan, WhatsApp Shop kita terikat kuat dengan takbir urus korporat, di mana kita ada 7 orang ahli lembaga pengarah yang berpengalaman lebih daripada 40 tahun dalam bidang korporat. Suka saya kongsikan kita punya pengerusi iaitu Datuk Ahmad Tajuddin yang merupakan antara pengasas perbankan Islam di negara kita. Okey, dan kita ada juga Datuk Zabir Bajuri yang merupakan antara chairman di Plaza Perangsang Shah Alam. Dan kita ada juga Dr. Salihin Abang yang merupakan bekas Presiden Malaysian Institute of Accountant. Kita ada Haji Syed Imran yang merupakan corporate lawyer. Kita ada juga Dr. Aimi Zulhazmi yang merupakan seorang ekonomis, selalu keluar di televisyen bercerita berkaitan pandangan beliau berkaitan ekonomi dan sebagainya. Kita ada juga kita punya CEO sendiri yang merupakan Haji Arifin Sabirin yang merupakan berpengalaman luas 23 tahun dalam bidang perancangan, yang telah menyampaikan taklimat lebih daripada 5,000 ceramah seluruh Malaysia, termasuk di luar negara seperti di Singapura, Brunei, UK dan sebagainya. Dan yang terbaru suka saya kongsikan di sini, kita baru melantik seorang lagi panel ahli lembaga pengarah kita yang baru, iaitu Tan Sri Datuk Wira Aziz Ali yang merupakan bekas hakim Mahkamah Persekutuan, di mana beliau baru je bersara. So kita berbesar hatilah kita dapat beliau sebagai kita punya BOD yang baru untuk sama-sama kita memperkasa dan menambah baik mungkin dari segi takbir urus korporat dan sebagainya. Itu mungkin sedikit lah intro daripada saya berkaitan dengan WhatsApp Shop Berhad. Saya kembali semula kepada Tuan Moderator.
Okey, terima kasih kepada saudara Razif Ruslan di atas penerangan berkenaan latar belakang wasiat Syok Berhad. Tuan-tuan dan puan-puan, bagi saya penerangan ataupun perkongsian tadi sangat-sangat jelas kepada anda yang menyatakan bahawa wasiat Syok Berhad adalah sebuah syarikat amanah patuh syariah terbesar di Malaysia, yang saya suka mengungkapkan kalau kita sebagai orang Islam yang orang kata apa, yang tidak memilih untuk menggunakan perkhidmatan patuh syariah, jadi siapa lagi? Ya. Jadi orang kata inilah antara sebuah syarikat amanah yang bagi saya dan untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan sangat tepat, dan yang mana kalau kita punya tagline Encik Razif kita kongsi sikit tagline kita. Tagline kita, rancang harta dan urus pusaka kini tepat dan mudah tuan-tuan dan puan-puan. Ya. Jadi kita nak maklumkan rancang harta adalah bermaksud dari segi bagaimana tuan-tuan dan puan-puan ingin memastikan harta itu diserahkan kepada ataupun menjadi milik siapa, rancang semasa hidup, ya. Dan urus pusaka, kita akan membantu umat Islam ataupun pelanggan-pelanggan kita ataupun yang bersama dengan wasiat Syok Berhad untuk memastikan pusaka anda setelah anda meninggal dunia diurus dengan baik, ya, dan kita akan memastikan insya-Allah dengan izin Allah, dengan niat yang baik, usaha yang baik, kita tidak mahu harta umat Islam terbeku tuan-tuan dan puan-puan, ya. Jadi itulah matlamat utama wasiat Syok Berhad tuan-tuan dan puan-puan. Kita ingin memastikan supaya statistik yang disebut oleh saudara Razif tadi berkenaan dengan 70 bilion harta pusaka terbeku, ya, inilah antara perjuangan KDE kita, Datin Seri Nik Siti Aisyah dan juga Tuan Herman kita dalam tempoh bertahun-tahun tuan-tuan dan puan-puan untuk membantu dan memastikan harta pusaka umat Islam diurus dan dijaga dengan baik, ya. Pastikan tidak ada orang kata apa, perkara-perkara yang menyebabkan harta itu tergantung sepi, ya, Encik Razif, tergantung sepi, ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, insya-Allah terima kasih kepada saudara Razif di atas perkongsian berkenaan dengan latar belakang wasiat Syok Berhad. Dan untuk makluman anda semua tuan-tuan dan puan-puan, jika ingin mengetahui dengan lebih lanjut berkenaan dengan latar belakang ataupun cerita di sebaliknya ataupun tentang perkhidmatan wasiat Syok Berhad, boleh layari sambil-sambil kita dengar FB Live ni, layari www.wasiatsyok.com.my. Di sana tuan-tuan dan puan-puan boleh berkenal dengan lebih lanjut tentang panel syariah kita, tentang lembaga pengarah kita, ya, wasiat Syok Berhad. Dan ya, untuk maklumat tuan-tuan dan puan-puan, wasiat Syok Berhad kita bermatlamatkan untuk memastikan harta pusaka umat Islam diuruskan dengan baik dan membantu anda merancang harta juga dengan baik, ya, insya-Allah kepada waris-waris anda, mudahkan urusan waris-waris anda. Baik. Jadi seterusnya tuan-tuan dan puan-puan, mungkin ada yang ingin nak mendengar antara perkongsian daripada individu yang berpengalaman. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, panel kita malam ini kita ditemani dan dihadiri oleh Datin Seri Nik Siti Aisyah dari Khalifah Group, dan insya-Allah untuk maklumat tuan-tuan dan puan-puan, kita akan berkongsi tentang latar belakang Datin, ya, dan kemudian kita nak tahu jugalah perjalanan sebelum terjun ke dalam industri pewarisan, ya. Jadi Datin, sebagai permulaan ni kita nak dengar sikitlah, kita nak kongsi sikitlah kepada penonton-penonton kita pada malam ni, ya. Sebelum Datin bercakap, nanti nak jawab, nak kongsikan kepada rakan-rakan yang menonton pada malam ni, tuan-tuan dan puan-puan, masih awal lagi, masih sempat lagi untuk kita sharekan FB Live ini kepada rakan-rakan anda, ya. Sebarkan, masuklah kat dalam grup-grup yang mana yang nak cari kerjaya tu, yang nak buat kerja kosong ke apa ke, sampaikan kepada mereka, terutamanya kepada mereka yang mungkin dalam bidang perundingan, ya, sebagai konsultan. Sangat baik, sebab apa? Wasiat Syok Berhad ada nilai tambah untuk kerjaya anda. Dan itu kita akan dengar daripada Datin lah. Tadi Datin, kita nak dengar sikitlah tentang perjalanan sebelum dalam bidang industri pewarisan ni, apa yang menarik minat, ya. Kemudian mungkin boleh kongsikan pengalaman ataupun perasaan setelah dapat bantu umat Islam dari sudut merancang dan menguruskan pusakanya. Jadi saya nak dengar dululah antara sedikit latar belakang cerita tu. Jadi silakan Datin. Okey, terima kasih kepada Rafiq, terima kasih kepada Razif. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada semua. Okey, tadi sebelum tu saya nak tanya, saya punya line okey ke?
Sebab saya rasa macam buffering line saya ni. Tak apa Datin, kita dengar suara clear. Suara clear. Ya, Tak ada dengar. sangkut-sangkut Okey, lah. Alhamdulillah. Suara clear, okey. Okey, Alhamdulillah. Okey. So, Alhamdulillah sangat-sangat saya dalam this industry, Rafiq dan juga Rasif daripada tahun 2010 lagi. Tapi bukanlah saya bermula dengan industri perkhata. Saya bermula dengan industri investment dan juga takaful daripada tahun 2010. Okey, kalau cerita dalam perjalanan saya, 2010 tu saya bermula part time lah. Okey. Lepas tu bila kita part time macam tak berapa ada banyak masa untuk kita Okey, tuan-tuan, saya mohon maaf, mungkin ada isu teknikal di situasi dalam situasi Datin Seri Nik Siti Aisyah. Okey, jap sebenarnya kita cuba kembali, kita cuba dapatkan Datin sebentar. Jadi insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan masih tetap setia bersama FB Live kita pada malam ini. Kita cuba untuk dapatkan sekali lagi Datin. Okey Datin, tak apa, insya-Allah kita mohon moga Allah mudahkan urusan kita pada malam ni. Okey. Silakan Datin. Itulah. Mungkin saya nak kena baca ta'awuz lebih sikit. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. So, Bismillahirrahmanirrahim. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Okey, saya Nik Siti Aisyah binti Madin, okey, ketua dan eksekutif di Social Berhad untuk grup Khalifah Group. Okey, alhamdulillah sangat-sangat saya bermula dalam industri konsultan ni bermula tahun 2010. Okey, tapi saya bukanlah terus sebagai konsultan pengurusan harta, tapi saya bermula dengan konsultan investment dan juga takaful. Okey, tahun 2010 saya bermula secara part time. Rafiq. Okey, saya secara part time dululah. Dan kemudian saya rasa macam bila kita part time, kan masa kita dengan klien tak banyak satu, dan juga kita sibuk dengan kita punya kerja hakiki. So alhamdulillah sangat-sangat pada Oktober 2010 saya mengambil keputusan untuk resign daripada perbankan lah, untuk saya join industri investment tu. So Januari tu alhamdulillah sangat-sangat, and alhamdulillah lah saya punya perjalanan tu sangat smooth. Saya close pun juta-juta, alhamdulillah sangat-sangat. Bila saya dalam industri takaful pun saya one of the top performer jugalah, alhamdulillah lah. Sampai ada orang menggelarkan saya Rafiq, saya ni ada Midas touch. Kalau Rafiq dan Razif pernah tengok kartun, kan kartun Midas tu, yang dia sentuh apa je jadi emas tu. So adalah saya punya kawan yang kata, Aisyah, you ni buat apa je jadi, buat apa je bukan setakat jadi, tapi apa kata tu berjaya. Alhamdulillah sangat-sangat. Alhamdulillah. Mungkin bila kita niat betul, insya-Allah Allah akan berilah kejayaan itu, insya-Allah. Dan juga bagi diri saya, Rafiq dan juga Razif, saya sentiasa meletakkan sebenar-benarnya kita sendiri ni adalah equal to kejayaan itu tak. Apa kita buat saja tu kita nak kena tahu kita buat tu kerana apa, untuk apa, betul. And kita kena fokus. InsyaAllah bila kita fokus kepada matlamat kita, insyaAllah apa saja yang datang, ujian tu pasti ada. Tapi kita nak kena kuat untuk kita mencapai kita punya matlamat. Okey, pada tahun 2015, okey Rafiq, masa tu saya dah rasa macam saya nak benda yang industri yang boleh memberi saya saham akhirat tu tak. Saya terdetik ke hati saya. Saya kata, ya Allah, bagilah aku satu industri yang konsultan juga tapi memberi saya saham akhirat. Okey, saya dah bermula sebelum masa dalam saya tempoh di konsultan investment dan juga takaful, saya juga bersama dengan sebuah syarikat amanah sebelum ni lah. Okey, dan juga kalau nak cerita, saya ada approach klien saya dan saya minta klien saya ni untuk buat wasiat dengan saya. Dan pada waktu ketika itu, klien saya juga tanya saya balik, tahu Rafiq dan Razif, kenapa nak suruh saya buat wasiat? Dia kata, saya ni anak perempuan saja. Dia kata, cua macam tu. So saya pun rasa macam, kenapa Tuan Haji ni cakap macam tu kat saya? Saya pun pelik tau. Saya pun, saya pun tidaklah terus Datin.
Okey, sebentar ya tuan-tuan. Kita cuba sekali lagi untuk mendapatkan Datin Sri Nizam Aisyah. Okey Datin. Ada ujian sikit malam ni Datin. Okey, saya tak tahulah kenapa Tapi insyaAllah. selalunya line okey je. Okey, selalunya line saya okey, saya minta maaf tak tahulah kenapa malam ni line saya tak tahulah, wallahu alam. Semoga Allah lindung. Amin alamin. Okey, saya sambung balik. So bila saya pun dah memang saya pun join sebagai konsultan pemeriksaan pada tahun saya 2011 kot. Saya ambil lesen dengan sebuah syarikat amanah yang lain lah. Okey, pada tahun 2015 akhir-akhir ujung-ujung saya terdetik ke hati saya, Rafiq kata saya nak sebuah macam saya bersama dengan nak jadi konsultan juga, tapi bidang yang memberi saya peace of mind macam tu tau. Alhamdulillah sangat-sangat. Februari 2016 saya ingat Shima call saya kata, okey jom kita dengar dia kata dengar dulu BOP wasiah ni. Okey, so saya pergi. Masa tu wasiah masih lagi semerhat. Masa tu tau. Okey, saya pergi and terus saya sign up, Rafiq. Tanpa fikir panjang terus bayar ringgit Malaysia 700 lebih masa tu. Tanpa fikir apa-apa dah terus saya bayar je. And alhamdulillah sangat-sangat bila saya bayar je fee tu 2 minggu selepas tu one of my client, investment punya client kata, Aisyah, I nak buat hibah dengan you. Tiba-tiba Rafiq. Okey, so alhamdulillah sangat-sangat saya 2016 dan so 2016 lah bermulanya perjalanan saya dengan Wasya Syok Berhad, dan alhamdulillah sangat-sangat untuk saya menjadi seorang ketua dai eksekutif. Syukur alhamdulillah rezeki Allah juga dalam masa setahun saja saya dah dinaikkan pangkat sebagai ketua dai eksekutif. Alhamdulillah sampailah ke hari ini, dan saya bersyukur sangat-sangat dalam saya punya grup Khalifah Group terlahirnya seorang super rookie yang pertama sekali di Wasya Syok Berhad, iaitu Adlina Muhammad Noor. Okey, yang pertama dilahirkan oleh Khalifah Group, dan sampai sekarang orang pun tak lagi boleh break dia punya record. So saya bersyukurlah menunjukkan Khalifah Group tu sangat-sangatlah strong. Kan alhamdulillah. Alhamdulillah. Itu saja. Alhamdulillah. Okey, terima kasih Datin. Orang kata antara penceritaan ataupun latar belakang sejarah perjalanan sebelum bersama dengan Wasya Syok Berhad. Saya yakin sudah pasti dalam hati Datin Sri sekarang rasa macam syukur sangat kerana dipertemukan dengan Wasya Syok Berhad. Sebab apa? Saya suka dengan perkataan mencari kerjaya ataupun satu aktiviti yang peace of mind tadi tu kan. Jadi saya rasa insyaAllah Datin, ialah kita dah dapat bantu banyak orang, kita dah bantu rakan-rakan saudara kita se-Islam. Jadi saya rasa Datin kita rasa lega, rasa lapang, betul Datin? Betul. Jadi tuan-tuan dan puan-puan. Kalau saya boleh share lagi sikit. Kalau saya silakan. Dengan Rafiq, saya punya pengalaman klien saya yang dah pass away. Pada awalnya, mungkin saya boleh berkongsi, boleh ke? Okey, pada awalnya boleh sila. Si isteri tak bagi buat tau, Rafiq dan Razif. Isteri tak bagi buat. Dia kata, kenapa dia kena bayar Aisyah ni? Dia kata, kenapa dia kena bayar? So si suami ini lebih mengetahui dia punya waris tu macam mana, dia buat juga. And after 3 years berlakunya kematian. Okay, maaf saya cerita, semoga cerita ni menjadi saham akhirat buat arwah Amin Alamin. Ia dan juga iktibar kepada semua. Selepas 3 tahun berlakunya kematian terhadap klien saya, hari berlaku kematian tu Rafiq, saya pergi rumah klien saya tu. Sebelum saya melangkah masuk ke dalam rumah tu, dekat muka pintu tu, agak-agak Rafiq, apa isteri tu bagi tahu dekat saya? Kan? Mungkin dia mengucapkan terima kasih ke? Macam mana dia? Betul. Dia genggam erat tangan saya ni, kata terima kasih Aisyah. Alhamdulillah arwah buat, dia kata. Kalau arwah tak buat, saya tak tahu, dia kata. Saya tak tahu kat mana dokumen harta arwah, tak tahu harta arwah dekat mana. So dekat situ, dekat Rafiq dan Razif, saya rasa macam ya Allah, nampak pahala tu masuk. Masya Allah. Alhamdulillah. Jadi orang kata, yelah sebab pengalaman itu bukan sahaja mengajar diri kita Datin Sri, tapi mengajar orang lain juga. Yang mana tuan-tuan dan perempuan, kita bukanlah nak kata kita setiap daripada kita ni perlu jadi dai pewarisan. Tidak begitu. Tapi sekiranya anda yang yakin diri anda punya kapasiti untuk bersama dengan Wasya Syok Berhad dalam industri pewarisan ini, maka saya dengan
berkeyakinan, bersungguh-sungguh menyatakan kepada tuan-tuan dan puan-puan, di sini di WhatsApp Shop kita menyediakan dan tuan-tuan telah bertemu dengan satu platform yang sangat tepat untuk kita membantu anda. Ya, membantu anda seperti yang Datin Seri cerita tadi, telah berjaya membentuk antara dai yang top, ya. Maknanya tuan-tuan dan puan-puan, bukan saja antara orang kata apa, agensi tertentu, tapi WhatsApp Shop juga membantu anda. Ya, sebab kita bukan nak semata-mata nak jadikan anda sebagai jutawan saja. Dan kita nak pastikan anda menjadi jutawan di dunia, insya-Allah kita nak mengajak anda juga menjadi jutawan di akhirat, insya-Allah. Jadi Datin, kita nak mintalah kongsi sedikit masa mula-mula kita ni dikejutkan dengan situasi COVID-19. Pada waktu tu tak boleh keluar. Kalau sebelum ni rajin kita ke hulu ke hilir kan, tapi tak boleh bergerak ke mana-mana. Jadi mungkin ramai nak tahu tentang kerjaya ni. Boleh pergi ke? Kalau kata akan datang, kita tak minta, insya-Allah kita akan kembali kepada situasi yang baik lepas ada proses fasa vaksin ni kan. Tapi kita nak tahu, adakah kalau tahun lepas dia boleh dikatakan boleh menembusi pasaran lagi ke, ataupun adakah pada waktu tu mungkin rasa drop sikit motivation ke, ataupun mungkin kita nak tahulah macam mana pula perjalanan pada ketika itu, ya. Dan mungkin pada kali ini kita nak sampaikan kepada pendengar kita lah. Jadi cuba kongsi sikit, Datin. Okey, kalau nak cerita dekat Rafiq, Alhamdulillah sangat-sangat saya seorang yang, bukan nak tak kebur, jangan salah faham ya. Saya seorang yang selalu melihat apa kata tu, ujian itu, cabaran itu sebagai satu peluang. Memang pada awalnya kita rasa alamak tak boleh keluar rumah, sebab kita kan bila konsultan kita selalu keluar rumah, pergi jumpa klien, pergi makan dengan klien. So kita rasa macam keluar best kan. Tapi bila tak boleh keluar ni, saya macam okey, lepas tu masa tu juga saya melihat dari sudut berbeza lah. Tidaklah macam kita stres jugalah, stres sebab tak boleh keluar. Bukan stres sebab sale tau. Stres sebab tak boleh keluar. Tak boleh keluar rumah kan. Macam tu kan. Okay, so kalau Rafiq tanya saya dari segi sale, dari segi macam kan sale, dari segi business, okay, Alhamdulillah sangat-sangat according to management juga beritahu dekat saya. Masa tu Khalifah Group punya sale, Alhamdulillah. Seriously. And pada itu juga sebelum zaman-zaman corona ni, saya punya training once a month, Rafiq. Once a month kepada saya punya Khalifah Group. Tetapi ada hikmah corona ni, saya punya training every week melalui Zoom. Daripada tak pandai ni pakai IT bagai ni kan. So dah jadi pandai. So bagi saya sebenarnya tak ada alasan lah. Tak ada alasan untuk kita untuk kita nak membantu ummah. Okey, pada waktu ketika itu juga nak cerita dekat Rafiq, saya close melalui WhatsApp. Ada juga saya punya group member, Khalifah Group, close melalui WhatsApp sahaja. Close melalui phone call sahaja, membantu ummah melalui phone call. Because bagi saya, bila tu tadi macam saya cakap dekat Rafiq, bila kita tahu apa kita nak, apa niat kita, betul tak? Niat kita ni, bak kata siapa tu, Ustaz Dr. Azhar, dia kata, kita ni lil apa? Lillahi ta'ala ke? Lil duit? Lil commission, lil apa? Kan, lil manusia tak? Kalau kita lillahi ta'ala, dia kata, apa saja datang, kita pasti boleh melaluinya. So Alhamdulillah sangat-sangat masa tu memang, bagi saya sungguhlah saya rasa bukan saya rasa gembira, bukan saya rasa suka dengan ada corona ini, tidak, jangan salah faham. Tetapi benda itu menyebabkan kita jadi seorang yang lebih berbeza. Until now, nak cerita dekat Rafiq and Razif, saya rasa macam rasa seronok pula duduk rumah daripada berbanding keluar buat appointment. And saya punya appointment kebanyakannya pun juga ikut Zoom walaupun sekarang dah boleh keluar. Kan. So bagi saya sebenarnya macam tadi pun, petang tadi saya ada call one of saya punya group member dekat Seremban. Saya kata sebenarnya kalau kita tengok corona ni, tengok dari sudut hikmah, Rafiq and Razif, kita akan dapat hikmah dia. Tapi kalau kita melihat corona ni dari sudut negatif, saya rasa lah macam down ke, kita rasa alamak macam mana ini, betul tak? So kita nak kena melihat dari sudut pandangan hikmah. InsyaAllah sebenarnya apa saja, dan juga plus kalau orang kata orang nak simpan duit ke apa, sebenarnya nak cerita dekat semua kepada penonton-penonton yang melihat saya malam ini, sebenarnya kan bila niat you betul, insya-Allah lah, sungguhlah, insya-Allah
kat luar sana kan, ramai sungguh-sungguh orang menunggu konsultan daripada Wasiah Shop. Konsultan daripada Wasiah Shop untuk approach untuk dia buat. Because ya betul orang kata nak kena simpan duit, tapi orang juga, saya selalu tanya dalam ceramah-ceramah saya selalu saya kata, kita sibuk Ustaz Rafiq kan, sibuk kita buat persiapan untuk menghadapi sebuah kehidupan yang harmoni di masa depan tak? Kan, financially freedom, betul. Tetapi kita terlupa buat persiapan untuk menghadapi sebuah kematian. So bila ada corona-coroni ni kan, ini kan ada sebuah virus, sejenis virus yang boleh menyebabkan kematian, betul. So orang takut tau Rafiq. So orang nak buat preparation menghadapi sebuah kematian ni tentang dia punya harta kan. Simpan duit juga, tapi dia willing to allocate untuk nak bayar buat perusahaan harta ni. So bagi saya sebenarnya sampaikan je ilmu tu. You create awareness je, sampai je ilmu, insya-Allah lah Allah akan hantarkan klien yang nak buat. Katakanlah kalau klien tu pun tak nak buat pun, kalau dia faham, insya-Allah Rafiq Razif dia akan buat. InsyaAllah. InsyaAllah. Jadi InsyaAllah. saya sangat suka dan saya teruja melihat kesungguhan Datin Sri dalam memberi penyampaian tentang apa orang kata perkongsian yang bagi saya sangat baik untuk dikongsikan kepada penonton-penonton pendengar, terutamanya bagi mereka dan bagi anda yang mungkin baru ingin berjinak-jinak dalam industri pewarisan. Terima kasih banyak Datin Nazri atas perkongsian, insya-Allah. Tapi dari segi kesimpulannya ternyata kerjaya ini walaupun dalam situasi corona-coroni ini ia masih lagi boleh dijalankan. Begitu Datin Ya, masih. Teruskan membantu ummah dengan niat kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah. Allah Akbar. Terima kasih Datin. Jadi insya-Allah kita akan terus kepada panel kita yang seterusnya, iaitu Tuan Herman daripada Mahmudah, untuk kita juga berkongsi pengalaman beliau, dan dari sudut kita nak tahu juga bagaimana perjalanan kerjaya Tuan Herman dalam industri pewarisan ini. Mungkin kita nak tanya situasi yang berbeza lah kan. Tadi kita dah tanya Datin dari segi latar belakang perjalanan. Jadi kita nak tahu perkongsian daripada Tuan Herman. Tuan Herman apa khabar? Sihat Alhamdulillah, sihat. Alhamdulillah. Dekat mana rumah? Jelas. Dekat Pejabat. Dekat utara. Di Bumi Harum Manis. Jadi kita pun nak dengar juga pandangan dan juga vision daripada orang yang duduk dekat tu kat Perlis ni tuan-tuan, ya. Jadi Tuan Herman, kita nak kongsikan kepada pendengar-pendengar kita pada malam ini tentang industri pewarisan ini. Jadi kita nak tahu dah berapa lama dah sebenarnya Cik Herman dah bersama ataupun dalam industri ini, dan kita nak kongsikan juga kepada pendengar kita. Adakah industri ini sebenarnya dah lambat sangat ke untuk kita sertai, ataupun adakah sebenarnya industri ini sebenarnya boleh lagi kita nak cari player yang baru, ataupun kenapa masih lagi perlu kita nak player yang ramai? Jadi kita nak dapat dengarkan pandangan itu daripada Tuan Herman antara individu yang berpengalaman dalam industri ini. Jadi insya-Allah kita mulakan dengan soalan itulah. Jadi silakan Cik Herman. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah. Terima kasih pada saudara Rafiq, moderator kita pada malam ni. Moderator kekal ni. Allah lain. Kemudian Cik Razif kita daripada JPD, dan sahabat perjuangan saya Datin Sri Nik Siti Aisyah, dan seluruh kawan-kawan kita yang ada dalam FB pada malam ni lah. So saya bermula sebenarnya dalam industri ini masuk dalam terus kalau kata kenal Wasiah Shop lah, ialah pada tahun 2005. Wasiah Shop ditubuhkan pada tahun 2004. Mana tahun kedua tu saya dah jumpa, dah ditemukan dengan Wasiah Shop. Cuma pada masa itu tahun 2005 tu saya masih bekerja sebagai seorang pengurus di koperasi. Jadi pada masa tu saya diperkenalkan oleh sahabat saya ni tentang ada satu dokumen wasiat. Jadi saya masa tu saya tertarik dengan dokumen wasiat ni pasal apa? Pasal dia berkait tentang agama.
Jadi saya masa tu saya bujang lagi, saya tak kahwin. Dan saya pun masih lagi baru bekerja dalam apa kata lepas grad tu baru setahun 2 tahun bekerja. Jadi kalau kata nak wasiatkan harta pun tak ada. Kan yang ada duit gaji je lah. Tapi kenapa saya tertarik? Sebab saya rasa perkara yang berkaitan dengan wasiat ni dia ada relate tentang agama. Jadi saya bila cerita bab agama ni memang saya sangat-sangat suka. Dan saya bukan daripada background agama. Saya background accounting. Saya accounting dan saya pernah bekerja sebagai accountant di salah sebuah agensi kerajaan. Cuma ada dulu pernah sekolah agama lah. Jadi bila ada sekolah agama tu mungkin ada kekuatan agama tu yang dibawa sampai sekarang tu, insyaAllah. So masa saya bermula tu 2005 tu, jadi masa saya kawan saya kenalkan wasiat tu, saya rasa benda tu bagus. Nah, walaupun saya tak tahu apa benda tujuan dia kan. Jadi saya rasa benda tu bagus. Dan disebabkan saya masa tu kekangan kerja dan pada masa tu sebenarnya Wassershop dia melantik satu syarikat amanah lain lah untuk menjadi pentadbir, dan saya pun macam masa tu saya ada kekangan sikit, jadi saya tak berapa nak fokus. Dan pada tahun 2009, itulah titik permulaan saya bersungguh-sungguh. Bila saya rasa saya kena jatuh cinta ni yang kali kedua ni, saya rasa memang kena kekal lah. Sebab masa tu bila saya dapat daripada kawan saya ni, kawan sekolah saya ni, dia tanya saya macam mana nak wasiatkan harta dia, pasal dia ada anak perempuan saja. Masa tu lah saya terlintas je dalam otak saya, tak ada nama lain, nama Wassershop Berhad. Kenapa? Terus terang saya beritahu, pada masa tu dalam industri di Malaysia ni, industri pewarisan ni, pada sekitar tahun 2004, 2005, 2006, 2007 sampai 2009 masa saya join tu, memang tak ada nama lain. Wassershop je yang keluar. Wassershop keluar surat khabar ni, Wassershop keluar surat khabar ni, Wassershop keluarkan dia punya tentang nilai harta terbeku kan. Saya simpan lagi keratan tu dan saya bawa pergi mana-mana saya punya presentation tu. Masa mula-mula Wassershop keluar dulu 18 bilion harta terbeku. Masa mula-mula 2004 tu. Lepas tu dia punya kenaikan tu 18 bilion. Lepas tu naik 38 bilion, 40 bilion, 42 bilion. Yang dalam surat khabar tu tak ada muka lain, muka CEO kita. Tuan Haji Arifin Sabirin. Muka dia je yang keluar. Lepas tu naik lagi 80 bilion. Lepas tu sekarang saya pun tak tahu berapa dah. Ada dengar kata dah 100 bilion dah. Jadi sebenarnya dalam industri ni memang tak ada orang lain cerita pasal harta pusaka ni. Wassershop itu saja. Jadi saya pun teringat balik nama Wassershop ni. Saya pun jumpa balik kan. Pada masa tu saya berjumpa dengan arwah Pak Udin kita lah. Kan Pak Udin masa tu dia jaga bahagian dai-dai ni. Jadi Pak Udin dia terangkan balik apa produk kita. Saya nampak masa tu saya impress. Saya rasa macam Wassershop ni dia dah banyak kemajuan. Dulu dia jual wasiat je. Kan adalah hibah tu ada. Cuma hibah tu macam hibah biasa-biasa lah kan. Sekarang ni sebutlah harta apa nak hibah, semua boleh. Kan? Yang tak boleh hibah ni benda yang haram je. Yang halal insya-Allah boleh hibah. Dan kalau kita tengok dia punya produk tu, dia memang kena pada kehendak masyarakat. Yang saya suka Wassershop ni ialah dia buat satu produk tu mengikut kehendak masyarakat. Dia tak macam syarikat lain. Syarikat lain selain daripada Wassershop ni jual wasiat. Wasiat. Saya pun pernah lah masa saya dah join Wassershop ni barulah nampak ada nama syarikat ni sajalah. Dia tengok tanya apa semua kan. Sama juga jual wasiat. Syarikat ni sama juga wasiat. Syarikat ni jual wasiat. Tapi di Wassershop kita buat produk tu ialah berdasarkan kepada keperluan masyarakat tu. Keperluan individu tu. Dia ni kategori apa kan. Jadi kalau dia ni perlukan hibah, dia kena ambil hibah. Kalau dia perlukan pada pengurusan pusaka, dia kena ambil lah produk pengurusan pusaka. Jadi kat situ sebenarnya saya nampak kelebihan Wassershop ni, dan saya jatuh cinta pada tahun 2009 tu sampai sekarang. Saya dah 12 tahun dalam industri ni. Alhamdulillah saya dah pada satu masa tu saya ada 7 orang KDE, ketua dai eksekutif satu masa dululah. Tapi sekarang ni yang masih lagi berterusan masih ada 4 orang. Yang 3 orang tu pasal dia ada kekangan kerja, dia cikgu, jadi
ada masalah sikit lah. So still lagi, tapi dia orang ni still lagi follow saya dan apa-apa pun dia orang refer kat saya. Saya nampak kalau tanya saya lah, soalan tadi, balik-balik pada soalan tadi, sesuai ke tak sesuai nak join WhatsApp ni? Kalau tanya saya kan, selagi ada manusia tu lahir di atas muka bumi ni, selagi itulah ada peluang untuk kita menjadi usahawan da'i WhatsApp. Sebab memang bila ada je manusia, adanya orang kat atas muka bumi ni, mereka akan ada harta, mereka akan adanya waris. Cukup dia dua syarat ni, ada harta, ada waris, memang kena buat perancangan lah. Kalau tak ada waris pun memang kena buat juga. Sebab dia kena faham struktur dia, struktur faraid dia. Dan saya rasa bila saya duduk dalam industri ni, saya rasa sangat-sangat banyak ilmu yang saya belajar. Sangat-sangat banyak. Yang mana saya rasa dekat luar sana pun, dekat peringkat universiti pun, saya rasa tak diajar sedalam macam ni. Dan saya sendiri dapat peluang mengajar student universiti. Sebab saya pernah bagi talk, saya pernah bagi talk pada universiti ni secara terbuka. Kemudian lecturer ni kata, baguslah, knowledge awak ni banyak. Saya boleh tak saya nak jemput awak ni untuk memenuhi slot saya punya kelas? Saya kata, okey je, kata. Jemput saya pun pergilah. Saya pergi, saya cerita semua benda ni. Kan? Sebab di sana mereka pun tak diceritakan sedalam macam ni. Proses undang-undang, kita belajar undang-undang syariah, kita belajar faraid kan. Lepas tu kita ada undang-undang sivil, kita belajar akta probate, kita belajar akta pembahagian pusaka kecil, kita belajar elemen keluarga Islam kan. Jadi benda-benda ni semua ni kita belajar secara komprehensif, dan kita bila keluar dalam masyarakat sana, ada isu je kita akan relatekan dengan akta-akta yang ada. Dan bila kita nampak sesuatu masalah tu berlaku, produk-produk yang diwujudkan, kita nak tengok sifat produk tadi tu dia suit pada akta mana. Dia punya keperluan tu ataupun dia punya dokumen dia buat tu. Sebab hari ni banyak Rafiq, di luar sana banyak yang jual wasiat serendah RM9 pun ada, Rafiq. Kan, jual wasiat RM9. Jadi sebenarnya kita kena faham, yang jual ni sebenarnya, yang jual murah ni, dia menggunakan peruntukan apa? Kita bimbang yang offer murah-murah ni, tapi bila berlaku kematian, bendanya tak boleh pakai. Jadi di WhatsApp kita tak macam tu. Jadi saya rasa penceritaan daripada Tuan Herman ni adalah dari sudut perjalanan itu untuk sebab Tuan Herman kita bersama antara individu yang boleh katakan senior juga bersama dengan WhatsApp Show Berhad. Orang kata daripada dia umur 1 tahun dan kenal je dah masuk kepada sekolah rendah, dan hari ni dah masuk sekolah menengah dah tuan-tuan. Kita dah 17 tahun ya WhatsApp Show Berhad ni. Jadi orang kata ambil SPM ambil SPM ni, tapi SPM tahun ni umur 18 tahun. Okey, baik. Jadi saya dapat tangkap lah yang mana penjelasan daripada Tuan Herman tu merujuk kepada betapa istiqamah berterusan WhatsApp Show Berhad memberi pendedahan, memberi maklumat kepada umat Islam supaya rancanglah harta, uruslah pusaka. Saya terkejut bila Tuan Herman sebut tadi, waktu 2005, waktu tu baru 18 bilion. Hari ni mungkin kita tak tahu surat khabar tahun ni mungkin tiba-tiba betul lah kalau kata keluar 100 bilion harta pusaka terbuku. Tambah pula 90% majoritinya harta umat Islam. Masya Allah. Ya. Jadi saya mungkin kita nak kongsikan juga kepada penonton-penonton dari sudut pembelajaran. Adakah kalau kata contoh saya hari ini nak menyertai sebagai da'i pewarisan bersama dengan WhatsApp Show Berhad, ada tak mungkinkah dari sudut pembelajaran tu orang kata nak kena dia polis sampai jadi ustaz terus ke kan, ataupun macam mana dari sudut pembelajaran itu? Adakah sebenarnya sangat baik, sangat mudah untuk kepada da'i-da'i yang mungkin baru nak menyertai, ataupun adakah mereka merasakan beratlah untuk belajar ilmu faraid ni? Mungkin Tuan Herman boleh kongsikan cerita macam mana mula-mula belajar tentang pewarisan ni. Ceritakan sikit je Tuan Herman. Okey Fik, bagi saya sebenarnya kalau kita nak belajar sekali dalam satu masa tu memang agak berat lah.
Tapi saya suka letakkan proses pembelajaran ni ialah secara berperingkat. Okey, kita di WhatsApp ni saya tengok daripada dulu sampai sekarang banyak sangat perubahan, banyak sangat kemajuan, especially dari segi training. Dulu kami nak training ni, nak tunggu CEO punya training ni rasanya macam bila lah CEO nak buat training, kan. Jadi dulu pula kalau kata masa saya start benda ni dah di KL, di Kuala Lumpur. Tahun 2009 tu saya buat di Kuala Lumpur lagi. 2009, 10, 11, 12, 13. 2013 baru saya berhijrah ke Perlis. Kan? Jadi kadang-kadang bila kita tengok, bila nak buat, kita duduk di luar daripada KL ni, nak pergi training je macam payah sikit kan. Payah jauh lah kan nak pergi KL. Jadi lepas kita tengok perubahan yang WhatsApp buat hari ni, dia buat secara alam maya, secara dalam online ni, training ni saya rasa sangat-sangat mudah. Kan, sangat-sangat mudah. Yang WhatsApp punya training tu cerita lain. Yang grup punya training ni, macam Mahmudah punya grup ni, sepatutnya malam ni. Ni setiap hari Senin malam ni, ni training kita orang ni. Jadi saya buat training untuk grup saya setiap hari Senin malam Selasa. Jadi rasanya tak ada isu dah. Kalau nak belajar tak ada masalah dah. Dan saya juga dulu, masa saya mula-mula saya cebur dalam industri ni, saya rasa macam mana saya nak bagi da'i saya ni bagi faham tau. Jadi apa yang saya buat, saya cuba createkan satu diagram atau gambar rajah yang boleh memudahkan da'i saya ni faham apa sebenarnya keseluruhan proses perundangan atau pusaka ni dan apa sebenarnya produk yang WhatsApp nak jual ni. Kan, saya suka buat macam tu, saya suka buat jadual diagram kan. Jadi bila saya buat tu, saya nampak dia berkesan dan memang memudahkan. Okey, contoh macam kalau siapa yang biasa nampak lah hari ni, kalau dalam Facebook ke, dalam Instagram ke, dah ramai dah yang posting beza wasiat dengan hibah. Kalau tengok dia yang hibah tu dia warna hijau, yang wasiat tu dia buat warna merah. Dia buat kotak kan, sebelah sini hibah, sebelah sini wasiat. Kalau nak tahu itulah saya punya tu. Sampai sekarang ni sampai sekarang ni saya rasa bangga tau. Yang takaful punya orang ni pun semua pakai saya punya gambar rajah ni sampai hari ni. Sebab nak memudahkan bagi orang faham. Alhamdulillah. Kan, itu orang kata amal jariah lah. Kalau nak jadikan, itulah amal jariah saya. Ya, tak apa, tak ada masalah. Okay, dia gunakan tu untuk dia buat marketing, nak buat nak educate orang apa beza wasiat dengan hibah. Saya nampak benda tu mudah. Kan dulu tak faham. Kan tak faham nak bezakan apa itu wasiat dengan hibah. Nampak macam sama kan? Kan kalau kita jumpa ni nak promote orang, cik jawab wasiat, tak. Kita buat hibah. Hibah ni apa pula kan? Jadi sekarang ni nak mudah je letak dia punya jadual tu. Senang faham kan? Kemudian satu lagi ialah cara nak kira faraid. Saya dalam tim saya, grup orang muda ni, saya punya modul sendiri. Saya buat pengiraan faraid semudah 1, 2, 3. Dan dulu masa di office lama dulu, memang saya ada buat training untuk semua da'i, tak kira grup. Semua da'i tak kira grup. Saya ada buat beberapa kali bagaimana nak kira faraid semudah 1, 2, 3. Yang ni memang sangat-sangat mudah dan saya rasa dalam tempoh sejam je. Kalau siapa attend saya punya kelas ni, dia boleh kira faraid. Jadi itu mudah. Itu target saya. Dan sekarang ni pun saya tengah cuba buat lagi macam-macam cara, kaedah bagaimana saya nak bagi da'i saya ni mudah faham. Sebab sekarang ni saya rasa dah banyak sangat dah. Knowledge yang kita nak bagi ni terlalu banyak dah. Tinggal nak buka tekan telefon je lah kan. Saya pun sambil-sambil CEO kadang buat kelas pun. Saya sebenarnya sambil-sambil kan kadang CEO buat kelas, saya tengah masak kan, tapi saya buka suara tu kan. Kadang-kadang Omar tanya, tengah kelas ke? Tengah kelas. Habis ni tak apa ke? Diorang tak nampak ke abang masak? Tak apa, tak nampak pun. Kita tutup lah kan. Kalau FB lah memang tak nampak kan. Yang penting sekarang ni dah banyak dah. Terlalu banyak. Kita dah ada, inilah hikmah dia COVID-19 yang mana Allah jadikan bila kita nampak satu musibah tu adanya kebaikan, inilah kebaikan dia. Dan saya rasa masa COVID ni lah, saya tak tahu kenapa ramai sangat klien datang menyerah diri.
kan. Boleh katakan hampir setiap hari itu ada je orang bertanyakan tentang hibah ataupun tentang macam mana nak menguruskan pusaka. Itu dia. Okey, Cik. Okey, baik. Terima kasih di atas perkongsian daripada Tuan Herman kita. Jadi saya nak petik daripada surah Al-Insyirah ayat 7 dan 8 ataupun 6 ke 7. Wallahualam, saya tak ingat ya. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Setiap kesulitan itu akan ada kesenangan, dan diulang sekali lagi Allah berfirman, setiap kesulitan itu ada kesenangan, dan insya-Allah kesenangan akan hadir kepada anda jika kita bersabar dan kita berusaha di dalam menangani, menempuhi cabaran tersebut, ujian tersebut, dan insya-Allah di antara kesenangan-kesenangan itu sama ada kita dapat ganjarannya di dunia, insya-Allah kita juga dapat kebaikannya di akhirat. Baik. Terima kasih kepada panel kita pada malam ini, iaitu Datin Seri Nik Siti Aisyah dan juga Tuan Herman, dan harapan saya kepada penonton-penonton kita pada malam ini dapat mengambil input dan juga motivasi kepada anda bahawa mindset yang perlu kita sampaikan dan kita kongsikan kepada rakan-rakan kita, kenalan-kenalan kita ataupun mereka yang baru ingin mencari kerjaya, membina kerjaya terutama dalam pewarisan. Anda tidak perlu menjadi seorang ustaz ataupun kena ambil diploma dalam bidang syariah dulu, kena ambil khusus subjek fiqh mawaris contohnya, tidak perlu sedemikian rupa. Dan perlu kita jelas, setiap daripada umat Islam perlu memahami tentang pewarisan ini, ya. Dan ramai tak tahu lagi sebenarnya, tuan-tuan dan puan-puan. Ramai tak tahu, ya. Jadi ternyata peluang di dalam industri pewarisan ini, kalau tengok siapa yang follow daripada mula tadi, tadi ada orang tu dia cakap industri ini masih lagi terbuka luas, tuan-tuan. Industri ini masih lagi terbuka luas dan kita perlukan ramai lagi tentera-tentera untuk memberi penerangan dan membantu umat Islam merancang dan menguruskan harta pusaka. Jadi insya-Allah sebelum kita mengakhiri program kita pada malam ini, tuan-tuan dan puan-puan, jam pun dah pukul 10, saya nak tarik kembali saudara Razif kita, mungkin ada sedikit pengumuman dan sedikit penyampaian lah, ataupun adalah beberapa perkara yang ini dikongsikan kepada anda semua. Jadi insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan yang masih bersama dengan kita, mohon beri perhatian. Sempat lagi kalau nak sharekan lagi, silakan. Jadi Encik Razif, saya terus kepada Encik Razif untuk sesi seterusnya, silakan. Okey, baik. Terima kasih kepada moderator Saudara Rafi. Okey, saya nak kongsikan di sini hadis riwayat Al-Hakim daripada Ibnu Mas'ud yang merupakan sahabat Nabi Rasulullah SAW semasa pemerintahan Umar Al-Khattab, di mana pelajarilah ilmu faraid dan ajarkanlah kepada orang lain. Sesungguhnya aku akan mati, ilmu ini juga akan mati dan akan berlaku kacau bilau. Sehingga apabila dua orang bertelikah kerana harta pusaka, mereka tidak akan dapat menemui sesiapa yang boleh menyelesaikan masalah mereka. Okey, so kat sini suka saya tekankan, sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan, kata apa, dalam usaha dakwah ni kita tak boleh melakukannya seorang diri, di mana kita sangat digalakkan kerja secara berjemaah untuk kita melakukan kerja dakwah ni lah. So alhamdulillah hari ni penerimaan workshop berhad di kalangan penggerak-penggerak industri, di kalangan perunding-perunding dan juga da'i-da'i sangat diterima, alhamdulillah. So pentingnya ilmu pewarisan ni ialah kerana ia merupakan ilmu yang terakhir yang kita perlu tahu, dan atas sebab itu ilmu terakhir sebenarnya ramai yang menganggap kita hanya perlu berfikir tentang topik pewarisan ni apabila kita diamal kematian sahaja. Okey, so sebenarnya silap. Kerana apa? Kerana kematian kita boleh datang pada bila-bila masa sahaja, sebab ianya hanya ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, so bagaimana orang kata apa, tuan-tuan dan puan-puan ingin menyertai keluarga workshop? Okey, so alhamdulillah pada malam ni saya nak kongsikan satu berita baik kepada semua, kepada mungkin yang tuan-tuan dan puan-puan yang mungkin pertama kali pada malam ni, di mana kami dari pihak HQ Workshop Berhad, kita ingin mengumumkan kita ada promosi pada malam ni sebagai da'i pewarisan workshop, iaitu sebagai da'i fiqh mawarif. Kita menawarkan promosi sebanyak 50% bagi tuan-tuan dan puan yang ingin ataupun berminat untuk menjadi sebahagian daripada keluarga workshop, di mana promosi ni kita terbuka kepada semua masyarakat di luar sana, bermula esok pagi pada 10 pagi boleh mendaftar sehingga penghujung bulan, sehingga 31 hari bulan Mac ni.
So saya harap di mana peluang ni yang terbuka ni, tuan-tuan perempuan mungkin boleh ambil peluang untuk jadi sebagai dai pewarisan bagi kita membantu lebih ramai masyarakat di luar sana. Dan saya percaya tindakan yang kita ambil pada malam ni, pada hari ni, pastinya menjadi satu batu loncatan untuk kita mencatat orang kata apa, dari segi perubahan yang besar dalam kita punya kehidupan dan seterusnya dari segi kewangan dan sebagainya lah. Dan kita tengok sendiri kita punya dai terbukti dari segi pendapatan, di mana kita terbukti pendapatan dai yang boleh mencapai sehingga 5 angka sebulan. Alhamdulillah. Okay, so saya mendoakan dengan promosi yang kita lakukan dalam tempoh 2 minggu ni akan memberi perangsang kepada tuan-tuan perempuan untuk terlibat sebagai dai pewarisan, belajar pun seperti yang tadi yang Saudara Rafiq kongsikan, dan juga kita punya ketua dai Datin Sri Nik Siti Aisyah dan juga Tuan Herman kongsikan, pelajaran sekarang tempoh COVID-19 ni kita boleh buat 24/7 secara online sahaja. So tak ada masalah. Saya rasa mungkin yang mana part timer, mungkin masih bekerja dan sebagainya, tuan-tuan perempuan tak ada masalah, boleh terlibat sebagai dai pewarisan, boleh belajar semua online, di mana kita ada sediakan e-learning management system secara online saja, dan kita boleh menyebarluaskan ilmu berkaitan dengan perancangan harta, pengurusan pusaka kepada semua masyarakat di luar sana, insya-Allah. So itu saja mungkin sedikit perkongsian daripada saya. Encik Razif, Ya. berapa harga pendaftaran ni? Dan kalau Okey. diskaun 50% tu berapa jadinya? Okey. Kalau ikutkan harga asal kalau di Semenanjung Malaysia, harga asal pendaftaran sebagai dai pewarisan di WhatsApp Shop adalah berharga RM800. Tapi pada malam ni kita menawarkan 50% promosi, so berharga RM400 sahaja. Kalau di Sabah dan juga Labuan, harga asal adalah RM500, di mana kita menawarkan 50%, so just berharga RM250 sahaja untuk di Sabah dan Sarawak. Okey, terima kasih kepada Saudara Razif untuk pengumuman ataupun kabar gembira kepada anda. Ya, 50% promosi diskaun untuk mendaftar sebagai dai pewarisan bersama WhatsApp Shop Berhad. Jadi jangan lepaskan peluang ini. Seperti yang dinyatakan tadi, pembelajaran pun mudah. Ya, anda berada di satu saluran dan platform yang tepat. Mengapa tidak WhatsApp Shop Berhad? Kita mempunyai satu gedung ilmu yang berterusan. Anda boleh menonton FB Live kita, perkongsian berkenaan dengan pengurusan pusaka dan juga perancangan harta di FB Live kita di ruangan video Facebook WhatsApp Shop Berhad. Juga boleh menonton beberapa diskusi ilmiah di YouTube TV Wasiah kita, dan e-learning management system kita ada LMS, yang mana tuan-tuan dan puan yang ingin mengulang kaji, nak belajar banyak kali, nak repeat banyak kali tentang berkenaan dengan pewarisan secara online 24/7. Jadi tuan-tuan, mengapa tidak WhatsApp Shop Berhad? Ambil peluang ini untuk menjadi sebahagian daripada individu yang membantu umat Islam di Malaysia. Jadi insya-Allah sebelum saya mengakhiri program kita pada malam ni, mungkin suka untuk kita mendengar pesanan ataupun motivasi, sedikit kata-kata semangat Datin Sri kepada mereka di luar sana supaya jangan lepaskan peluang ni sampai hujung bulannya ni. 31 Mac dah tak ada dah. Dia 30 Mac, 31 Mac. Yalah. Okey, silakan Datin. Okey. Terima kasih Rafiq. Memang saya dah bersedia ni dengan phone saya ni. Tunggu je ni bagi kata-kata akhir. Okey. Alhamdulillah hari ini sempena. Terima kasih Rafiq. Okey. Alhamdulillah hari ini sempena 1 Syakban. Betul tak? Tarikh yang sangat barakah. Begitu Tuan Herman. Tarikh yang sangat berkat, yang barakah malam ni. Okey. Dan juga saya nak quote kata-kata seorang Islamic scholar. Dia kata, peluang yang besar itu datang secara tiba-tiba, betul tak? Datang tidak menentu masa, datang di saat kita kesempitan ataupun kesusahan. Nilailah peluang itu dengan secara bijaksana. Rebutlah peluang yang besar itu. Kenapa? Kerana peluang yang besar itu boleh berlalu dengan tiba-tiba. Sebagaimana peluang malam ini. Kan? Dengan 1 Syakban, ambillah peluang ni and jangan jadikan 1000 alasan untuk tidak merebut peluang yang besar itu. So sempena 1 Syakban, kan,
Saya berharap kepada semua penonton-penonton, grablah peluang ini yang Allah bagi untuk kita terus bersama-sama membantu ummah dengan niat kerana Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah, mana tahu kot-kot sedikit sebanyak dengan ilmu yang kita sampaikan, kita dapat kita punya pahala jariah. InsyaAllah. InsyaAllah. Amin ya rabbal alamin. InsyaAllah. Terima kasih Datin Sri di atas perkongsian, dan mungkin kita juga nak dengar juga antara kata-kata semangat daripada Tuan Herman kepada mereka di luar sana. Ambillah peluang ini dan mula bina kerjaya empire pewarisan mereka sendiri. Jadi silakan. Okey, baik. Terima kasih. Bagi saya, industri ni sangat-sangat luas dan masih lagi baru. Masih lagi baru. Pasal bila saya sebut je kadang-kadang tentang perkara tertentu lah, contohlah kita boleh buat hibah harta bercagar kan. Masih lagi orang tak tahu, masih lagi macam blur-blur kan. Saya sampai satu masa dulu saya pernah bagi ceramah dekat Mahkamah Magistrat Pulau Pinang. Depan hakim ni, hakim dan magistrat. Kan? Bila saya sebut tentang hibah ni, dia pun macam ada ke kan. Jadi sebenarnya benda ni masih baru dan masih ramai yang tak tahu di luar sana, dan saya memang galakkan join lah workshop ni. Inilah peluang dia dengan adanya promosi RM400 ni. Dan saya nak bagi tahu ada satu saya punya seorang dai saya ni, dia join workshop ni dalam keadaan situasi dia bayar RM800 ni. Dah masa Covid waktu tu. Kan, nak keluar pun susah, tak boleh nak keluar nak jumpa pelanggan. Tapi untuk Watan Rafiq, dia boleh buat sale dalam tempoh sebulan je Fik. Dah boleh cover dah. Dah boleh cover cost, dah boleh dapat untung dah, dan dah layak dah untuk renew secara percuma. Dah layak. Nanti sebulan saja tuan-tuan. Sebulan saja. Ini budak fresh graduate ni. Fresh graduate, budak muda kan, tak tahu apa kan. Asalnya dia cakap saya mungkin dia nak ada projek pertanian apa semua kan. Tapi saya kata tak apalah, try lah dulu kan, tengok macam mana kan. Dia masuk je, lepas tu dia nampak momentum dia kan. Lepas tu sekarang dia tak fikir lah, terus je. Hari ni saya dapat dia punya WhatsApp tadi, dia pergi sekolah lama dia nak jumpa seorang dua orang cikgu. Sekali bila masuk dekat dalam bilik guru tu, semua cikgu duk dengar dia. Allah. Jadi alhamdulillah, nampak dia semangat, nampak dia rasa macam benda ni memang, dia kata Cik Man, saya rasa memang benda ni sangat-sangat bagus, dan saya rasa memang saya nak fokus, dan saya doakan semoga siapa yang join pada malam ni, sama-samalah kita meraihkan industri ni, meramaikan industri ni, dan menjadikan orang Islam kita ni sebagai pemangkin untuk harta pusaka orang Islam ni. Biarlah kita sendiri yang bantu orang Islam. Sebab kalau kita tak buat, di luar sana akan adanya kan marketing lain sekarang ni yang bukan Islam, yang boleh cerita tentang faraid, yang boleh sebut tentang hibah, boleh sebut tentang hadis tentang hibah. Jadi kita tak nak yang tu. Kita nak kalau boleh biarlah orang Islam kita sendiri yang buat. Itu saja Rafiq. Baik, terima kasih kepada Tuan Herman di atas perkongsian, dan saya suka untuk membuat kesimpulan. Ternyata itulah antara kata-kata yang sebenarnya mendalam Tuan Herman. Yalah, kalau bukan orang Islam sendiri yang ingin berjuang dalam industri ini, takkan kita nak tunggu pula orang lain, orang yang bukan Islam pula yang menguasai industri ini. Jadi tuan-tuan, ini antara peluang, dan juga ambillah sebagai satu batu loncatan ataupun langkah kanan untuk anda membina empire pewarisan anda sendiri. InsyaAllah ya, kalau kata 1 bulan saja anda boleh dapat balik modal, ataupun anda mungkin bukan sahaja malah keuntungan. Jadi itu antara satu petua yang sangat baik sebenarnya tuan-tuan. Jadi insyaAllah tuan-tuan dan puan-puan, terima kasih kerana sudi hadir untuk FB Live kita pada malam ini. Video ini boleh ditonton semula di FB Wasiat Syok Berhad, dan juga jangan lupa untuk menonton video-video kita lain sebagai nilai tambah untuk ilmu anda dalam pewarisan. Dan terima kasih diucapkan terutamanya kepada ketua dan eksekutif kita daripada Khalifah Group, Datin Seri Nik Siti Aisyah, dan juga Tuan Herman daripada Mahmudah. InsyaAllah perkongsian mahal daripada individu yang berpengalaman ini tuan-tuan dan puan-puan sedikit sebanyak mungkin boleh menyuntik semangat anda untuk berada
bersama-sama sebahagian dengan keluarga Wasiat Syok Berhad membantu umat Islam dalam perancangan harta dan pengurusan pusaka. Terima kasih juga kepada saudara Razif Roslan daripada Jabatan Pembangunan Dai di atas pengenalan tadi dan juga pengumuman tadi, ya tuan-tuan dan puan-puan. Jadi sebelum saya mengakhiri program kita pada malam ini, kepada anda yang masih lagi belum like dan follow FB Wasiat Syok Berhad, Facebook Wasiat Syok Berhad, boleh mula follow dan like sekarang. InsyaAllah kita akan berterusan berkongsi perkara yang bermanfaat, dan jangan lupa juga subscribe TV Wasiat, ya. Dan saya nak sampaikan maklumat ataupun beberapa promosi kepada anda, bukan saja promosi berkenaan dengan pemeriksaan pada malam ini. Jika anda mempunyai kenalan-kenalan ataupun rakan keluarga, tetangga yang masih lagi memerlukan untuk menyelesaikan masalah urusan pusaka mereka, kita di Wasiat Syok Berhad sehingga April 2021 kita terbuka untuk promosi pusaka, sama ada pusaka besar dan juga pusaka kecil. Maklumat lanjut boleh tengok di FB kita dan juga di website www.wasiatsyokberhad. Dari sudut perkhidmatan boleh juga boleh juga layari www.wasiatsyok.com.my dan juga Kerjaya juga boleh dilihat di situlah. Okey. Baik, insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan, kita bertemu pada sesi yang akan datang. Seperti yang Tuan Herman cakap tadi, moderator dah tak ada orang lain dah, muka ni je lah, ya. Tapi insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan, kita bertemu pada sesi yang akan datang. Sebab apa? Saya tetap bersemangat bersama dengan Wasiat Syok Berhad untuk menyampaikan dan menyebarkan kefahaman dan mengajak lebih ramai lagi umat Islam untuk bersama-sama kita memberi kefahaman berkenaan dengan pewarisan. Jadi saya sangat-sangat seronok dalam perkara ini. Jadi insya-Allah juga kepada KDE kita, ya, saya rasa pastinya sampai hari ini tetap bersemangat, tetap ingin meneruskan perjuangan ini, dan kepada anda juga mulakan pada hari ini insya-Allah sehingga 31 Mac 2021. Okey, baik, saya akan akhiri FB Live kita pada. Jadi saya mohon maaf sekiranya sepanjang perjalanan ini ada terkasar bahasa, kurang budi bicaranya. Jadi mohon maaf tuan-tuan dan puan-puan. Terima kasih sekali lagi kepada ahli-ahli panel kita. InsyaAllah kita akan bertemu pada siaran yang akan datang. Jadi saya akhiri dengan barakallahu fikum wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi.